Okay, pernah pergi kedai photostat? Pernah? Selalu kamu photostat A4, lepas tu photostat lagi A4 lah, sama. Ada tak pernah nak saiz A4 lepas tu besarkan saiz A3? Tak pernah? Pernah tak 2 A4 kecilkan dalam 1 A4? Pernah? Besar kecil. Itu berskala lah tu. Itu melibatkan pembesaran atau pengecilan bagi objek. Pembesaran atau pengecilan bagi objek. Itu maksud dia. Okay. Kalau dalam GKT dia ada satu topik, pembesaran dan pengecilan. Lebih kurang lah, lebih kurang. Okay. Kenapa kamu kena belajar? Lukisan berskala digunakan untuk memberi gambaran tentang ukuran objek atau jarak sebenar. Lukisan berskala banyak digunakan dalam bidang arkitek, kejuruteraan, lagi fotografi, lagi sains, reka bentuk dan teknologi dan sebagainya. Kamu dulu ada belajar RBT? Ya, ada belajar RBT kan? Pandai tak RBT-nya? Bila kamu belajar RBT, ada lukis tak? Lukis? Okay, contohnya kalau saya suruh lukis gambar rumah kamu, kamu ambil ukur rumah kamu lukis besar itu. Tak, mesti kamu kecilkan kan? Itulah skala. Faham? Contoh. Itu sebab dalam plan. Okay, katakan yang ini. Pak, ini katakan panjang rumah kamu, panjang ini. 1, 2, 3, 4, 5. Katakan 5 meter, katakan. Rumah kamu panjang 5 meter. Tapi bila saya lukis dekat sini, adakah saya lukis 5 meter? Saya lukis ni berapa? Saya kecilkan dia kepada 5 sentimeter. Macam itu maknanya. Faham? Bila kamu tengok ini, 5. Kamu tahu kat sini 5. Maknanya ukuran sebenar 5 meter. Faham? Kalau saya lukis sini 1, 2. Ni 2 cm. Yang sebenar 2 meter. Pandai pun. Jadi kamu tengok dah tahu dah. Okay. Saya lukis lagi hak ini. Berapa? Kalau ukuran sebenar 2 meter. Okay, saya lukis lagi panjang sampai sini 7 meter. Lukis lagi panjang sini 3 meter. Lukis lagi panjang sini 9 meter. Nampak tak gambaran rumah kamu besar macam mana? Macam itulah contoh. Okay, 8 ke 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu barulah buat bumbung dia. Lepas tu tengok. Lepas tu lepas tu macam pelik je. Yang ini pelik kan? Macam ni yang ni terus terus sini. Ni masuk sini. Nampak macam betul sikit kan? Lebih kurang kopi tu lah. Tapi kat sini dia cacat lah. Okay, itu maksud dia. Dah nampak dah? Okay, kita tengok. Itu intro, belum lagi masuk lagi. Ni cerita dia. Pemaju perumahan. Pemaju perumahan biasanya kamu tak faham apa dia pemaju. Kalau orang yang buat rumah, pemaju tu orang yang ada duit. Orang yang buat rumah lazimnya akan menyediakan model taman perumahan. Biasa kalau pernah tengok pergi pasar raya, pernah tengok? Kan ada dia letak dalam cermin tu ada model rumah.
Macam mana dia buat model rumah tu? Itu rumah yang sebenar tau. Dia skala kan. Ya, dikecilkan daripada gambaran yang, daripada objek yang, rumah yang betul. Mungkin dikecilkan ikut skala berapa? 100. Contohnya dekat Allah Muhammad, dekat model tu tinggi dia, tinggi model tu 10 cm. Kalau yang sebenar, kita kena tengok skala dia. Itu kamu kena belajar. Tak semestinya 10 meter. Dia ada nisbah dia. 1:50. Ada 1:100. Kena tengok. Okay, itu kita akan belajar nanti. Model tersebut membolehkan pengguna mendapat gambaran berkaitan kawasan perumahan tersebut dan kemudahan lain yang disediakan. Kalau ada rumah, betul ada pokok-pokok, kamu nampaklah dia punya keadaan sebenar objek tu. Okey. Okey, kita tengok. Selain itu, pelan tahu pelan? Pelan tu apa? Rumah kecil. Pelan itu adalah ukuran rumah yang ditengok dari pandangan atas. Okey, kamu naik helikopter, cabut bumbung rumah, kamu tengok dari situ. Itulah pelan rumah. Tapi dalam bentuk lukisan lah. Faham? Itu pelan. Maksud pelan tu pandangan dari atas. Cabut bumbung, nampak. Okay? Tapi waktu tu jangan kamu duduk dalam toilet pula. Nampaklah kamu dalam toilet. Okay, boleh? Lukisan pelan rumah ini membolehkan pembeli memilih jenis rumah yang ingin dibeli dengan mengambil kira saiz rumah. Kita tahulah saiznya berapa kali berapa. Okay? Nak beli rumah ke nak buat sendiri rumah? Boy. Ya. Habis buat murah. Kamu buat kemah murah lah. Okay, kita tengok. Apakah hubungan antara ukuran sebenar, kita ada sini, ditulis sini, ukuran sebenar objek dengan lukisan pelbagai saiz. Lukisan pelbagai saiz objek tersebut. Tahukah anda peta yang terdapat dalam perisian yang dicipta untuk memudahkan perjalanan adalah dilukis mengikut satu skala tertentu. Gambaran jarak yang ditunjukkan antara dua barang bandar dalam perisian tersebut adalah berkadaran dengan jarak sebenar. Ni 250 km. Maksudnya apa ni? 50 km. 20 tu 20 batu, mile tu batu. Dia jarak dia, skala dia 50 km. Maknanya 1 cm mewakili 50 km. Macam mana tu? Kalau kamu guna pembaris, contoh, contoh ni pembaris. Tak ada pula dia punya ukuran. Contohnya kamu ukur lah. Sini kamu ukur, katakan garis lurus tu. Okey, kamu ukur situ. Okey, jarak daripada sini ke sini. Okey, nampak tu? Merah tu. Kecil sangat jarak tu. Katakan itu 2 cm. Jadi jarak antara dua titik tu berapa kilometer? Pandai pun. Tak payah ajar pun. Itu maksud dia skala. Okey, kalau saya ada jagi jarak. Okey, jarak yang biru tak boleh. Hitam. Hitam tak ada. Merah lagi. Okey, jarak ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 cm. Jarak ini ke sini 5 cm. Jarak sebenar 5 kali 5 25. Maknanya 250 km. Itu contoh. Tapi kalau dia lurus, kamu bolehlah ukur dengan pembaris. Tapi kalau dia bengkak-bengkok, ukur dengan apa? Ada belajar geografi kan? Ambil benang, ikut tu. Lepas tu tarik tegang, baru ukur dekat pembaris. Okey. Sama juga dengan pernah guna Google Map. Tak pernah? Handset je ada tapi tak pernah guna. Kat Google Map,
Kan bila kita jalan dia ngikut belok kanan. Kanan lah. Tapi betul lah kita pergi situ, dia dalam pergerakan tu sampai tempat tu, dia ada skala dia. Nampak tak? Ke tak pernah guna? Nanti balik buka Google Map, lepas tu share, lepas tu kamu ikut. Jalan kaki pun boleh, naik basikal boleh, naik motor boleh, ikut Google Map tu. Okey. Contoh dalam gambar raja di atas, jarak antara Johor Bahru dengan Kuala Lumpur digambarkan menggunakan skala 1 cm 50 km. Ukurlah. Daripada Johor sini sampai ke Kuala Lumpur berapa cm? Berapa cm? Guna benang tu kan. Jadi bila dah dapat berapa cm, kamu tahulah jaraknya dalam kilometer. Macam tu. Sebab dia bengkak-bengkok. Kalau dia straight je, ambil pembaris je lah. Okey, raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek PQRST yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Apakah yang anda boleh nyatakan tentang saiz lukisan raja 1, 2 dan 3 berbanding objek? Ini objek yang sebenar. Ini objek yang sebenar. Tu objek dia. Okey, objek ni kalau panjang PT, kita tengok panjang PT. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? PT tu 6 kotak. Raja 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kotak juga. Bila 6 dengan 6 maknanya dia sama besar. Sama besar lah, sama panjang, sama besar. Okey, kita tengok raja 2. Raja 2, 1, 2, 3. Dia 3. Maksudnya dia kecil sikit tu berapa? Ini 6, itu 3. Ialah kecil berapa? Setengah daripada yang asal. Faham? Okey, kalau sini panjangnya 6, sini panjangnya 3. Jadi bila setengah, maknanya setiap sisi tu akan jadi setengah daripada yang asal. Okey, yang ini kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sini 12. So besarnya 2 kali ganda. Okey, kita tengok penyelesaiannya. Raja 1, semua sisi, saiz, semua sudut adalah sama dengan objek. Betul lah, dia sama besar. Itu untuk raja 1. Raja 2, panjang semua sisi berkurangan dengan satu kadaran tertentu berbanding objek, tetapi saiz semua sudut tidak berubah. Sudut tetap sama, cuma saiznya saja yang berbeza. Berapa kurangnya? Kurang setengah. Dia bukan kurang 3, dia kurang setengah. Okey, 3. Panjang semua sisi bertambah dengan satu kadaran. Bertambah dengan suatu kadaran. Berkurang dengan suatu kadaran. Kadaran itulah nanti yang kita kena tahu berapa dia punya kadar dia. Okey, begitu. Ini dia. Lukisan berskala ialah lukisan suatu objek dengan keadaan semua ukuran dalam lukisan adalah berkadaran dengan ukuran pada objek. Boleh? Boleh?